Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizi Harun. Ini berita tengah malam. Bekas Ahli Parlimen Sri Gading Tan Sri Muhammad Aziz meninggal dunia pada usia 80 tahun di Hospital Sultan Ismail di Johor Bahru, Johor malam tadi. Perkara ini disahkan bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Suhaizan Kayat menerusi Facebook miliknya. Allahyarham Tan Sri Muhammad Aziz yang juga Ketua UMNO bahagian Sri Gading meninggal dunia pada jam 9.50 malam akibat sakit tua. Jenazah akan dimandikan di hospital sebelum dibawa ke rumahnya di Nong Chik, Johor Bahru. Jenazah dijadualkan akan dikebumikan pada pukul 9.30 pagi esok. Allahyarham yang menjadi Ahli Parlimen Sri Gading selama 3 penggal bermula 1999 hingga 2013 adalah bekas timbalan pengerusi tetap UMNO. Keharusan penggunaan vaksin termasuk vaksin COVID-19 telah pun dirujuk dengan pihak berkuasa Islam termasuk ulama dan Majlis Fatwa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan hukum tersebut turut dirujuk kepada hampir 10 ulama seluruh dunia termasuk dari Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE dan keputusan kesemuanya adalah sama. Pendakwah perlu memainkan peranan untuk menjelaskan perkara ini sebagai pemangkin keyakinan rakyat. Oleh itu, beliau mengajak pendakwah bersatu hati berhubung hukum penggunaan vaksin COVID-19 dalam usaha menjaga kepentingan orang ramai. Tetapi yang kita nak adalah semua itu senada. Sebab pandangan itu bukan pandangan saya. Ini pandangan para ulama, badan berautoriti, bukan semata-mata di Malaysia, tapi rojokan saya kepada ummah seluruhnya. Di Azhar, di negara-negara Arab, tokoh-tokoh ulama, semuanya bersetuju ke arah itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua termasuk pendakwah selebriti senada dengan badan-badan yang amat berautoriti yang telah membuat kajian demi kajian yang cukup, kita kata halus, dakik dan cukup mendalam. Beliau menyatakannya selepas mengadakan sesi tausiah bersama hampir 50 pendakwah selebriti di Sepang. Plasma darah daripada bekas pesakit COVID-19 yang sudah sembuh berpotensi dalam rawatan pesakit COVID. Plasma yang mengandungi antibodi itu berkemungkinan besar dapat membantu melawan COVID-19 terutama kepada pesakit yang kritikal dan terjejas teruk. Pakar Perubatan Transfusi Darah Hospital Sultanah Nur Zahirah, Dr. Muhammad Muhaimin Kambali bagaimanapun berkata, kajian sedang giat dilakukan bukan sahaja di negara ini, malah di seluruh dunia bagi menilai keberkesanan dan keselamatan prosedur rawatan itu. Proses pengambilan darah bekas pesakit COVID-19 dilakukan menggunakan kaedah aferesis, iaitu mengeluarkan plasma serta platelet dan mengembalikan semula sel darah merah kepada penderma menggunakan mesin khas. Kita akan hubungi pesakit-pesakit COVID yang bersesuaian dan kita akan panggil dan buat penerangan lebih lanjut. Antara kriteria dia, Doktor? Antara kriteria dia dah sembuh penyakit COVID tersebut. Lepas tu kita akan uji dia punya antibody lah. Kita akan pastikan ada antibody dalam darah dia dan selain daripada itu kelayakan asas penderma darah seperti dari segi berat badan, penyakit-penyakit lain, ubat-ubatan dan sebagainya. Walaupun masih di peringkat kajian, 3 bekas pesakit COVID-19 yang berpotensi di Terengganu dikenal pasti untuk menderma plasma darah. Salah seorang daripadanya telah menderma darah minggu lalu. Sementara itu, rawatan susulan bagi bekas pesakit COVID-19 harus diberi keutamaan terutama bagi kategori 2 dan ketiga. Kementerian Kesihatan juga mengesahkan komplikasi seperti kurang tahap antibodi dikesan terhadap beberapa pesakit yang sudah pulih kerana mudah dijangkiti pelbagai kuman lain. Pakar Perunding Respiratori Hospital Pantai Kuala Lumpur Dr. Lily Diana menegaskan rawatan susulan selepas pulih COVID-19 amat penting bagi mengembalikan tahap imunisasi badan. Daripada Mac sampai sekarang, sekurang-kurangnya ada 4 pesakit dalam usia 30-an yang datang kepada saya yang semuanya sama ada takut nak jumpa doktor awal atau kerana dia takut dia ada COVID atau berulang-ulang kali dites untuk COVID yang akhirnya apabila sampai kepada saya adalah tahap kanser yang
quite advanced. Masyarakat juga perlu lebih prihatin terhadap kesihatan diri dan mematuhi SOP. Masyarakat perlu prihatin. Kalau masyarakat rasa simptom mereka tak baik-baik, terutamanya batuk, kalau dah bagi antibiotik sekali, 2 kali memang tak baik, tolonglah emphasize dekat you nak jumpa specialist. Pembelian dan perolehan vaksin COVID-19 mampu mengembalikan semula ekonomi negara ke landasan yang betul. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros optimis bekalan vaksin yang bakal diperoleh Februari tahun depan akan meningkatkan lagi keyakinan pelbagai pihak dalam pelbagai sektor. Sebagai rakyat, kita amat mengalu-alukan kesediaan pihak kerajaan untuk menempah vaksin yang amat ditunggu-tunggukan itu, dan saya percaya vaksin ini akan mengubah segala-galanya. Apabila kita mempunyai vaksin ini, mood untuk lebih berkeyakinan tu lebih tinggi, dan saya percaya ini akan memberi kesan secara langsung kepada kehidupan rakyat. Tambahnya, pekerja asing di negara juga perlu diberi perhatian kerana kebanyakan sektor ekonomi masih bergantung kepada perkhidmatan mereka. Majikan juga perlu menjalankan tanggungjawab sosial dalam menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja asing agar penularan COVID-19 dapat disekat. Profesor Datuk Dr. Radwan ditemui selepas bual bicara minda Profesor Negara mengenai masa depan Malaysia di Kajang. Hari ini jumlah kes keseluruhan jangkitan COVID-19 mencecah 100,318 kes. 1,581 kes baharu direkodkan. Kes sembuh pula ialah 1,085 kes, menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 81,099 kes. 2 kematian dilaporkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Empat kluster baharu dilapor, iaitu kluster Kebun Baru, kluster Sungai Burong, kluster Tapak Bina Jalan Tun dan kluster Jalan Pandan. 6 kluster tamat hari ini iaitu kluster Kasir, kluster Tom He MC, kluster Utama, kluster Rengas, kluster Mampulut dan kluster Heaven. Kementerian Kesihatan berkata dengan penamatan kluster tersebut, jumlah kluster aktif dipantau adalah sebanyak 206 kluster. Daripada jumlah itu, sebanyak 53 kluster melaporkan pertambahan kes. Bagi 4 kluster baru ini, kluster Kebun Baru melibatkan daerah Kuala Langat, kluster Sungai Burong pula melibatkan Kuala Selangor dan kluster Tapak Bina Jalan Tun di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Manakala kluster Jalan Pandan melibatkan Lembah Pantai Ceras Kepung dan Titiwangsa di Kuala Lumpur serta daerah Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan Hulu Langat. Di Sabah, sebanyak 4 kes baru COVID-19 dikesan melalui ujian saringan sebelum merentas negeri. Jelas Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun, kesemua kes melibatkan 2 rakyat Malaysia dan 2 warga asing. Katanya individu terlibat berhasrat berlepas ke Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Beliau berkata daripada sejumlah 249 kes positif COVID-19 yang dicatatkan Sabah hari ini, 149 kes adalah daripada saringan kontak rapat diikuti saringan bergejala. Pasukan Petugas Kebangsaan NTF menerima 50,000 kit ujian rapid antigen RT-KAG COVID-19 daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk petugas barisan hadapan yang terlibat dalam Op Benteng. Bahagian Komunikasi Strategik Markas NTF memaklumkan RT-KAG COVID-19 itu diterima Komander NTF Laksmana Madya Datuk Aris Adi Tan Abdullah daripada Ketua Pengarah MKN Datuk Muhammad Rabin Basir. RT-KAG COVID-19 itu untuk kegunaan petugas barisan hadapan yang terlibat dalam Op Benteng di Sabah, Johor dan Kedah.
Peralatan tersebut akan diedarkan secara berperingkat melalui Hospital Angkatan Tentera di ketiga-tiga negeri berkenaan. Usah gusar dan bersedih kerana tidak dapat meraihkan Hari Krismas seperti kelazimannya. Walaupun terpaksa disambut dengan pelbagai peraturan dan larangan, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan rakyat perlu bersyukur kerana masih dikurniakan kesihatan untuk bersama keluarga dan insan tersayang. Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar perayaan ini membawa keamanan, kemakmuran, perpaduan dan kegembiraan kepada semua yang menyambutnya. Selain itu, dalam meraihkan perayaan ini, rakyat dinasihatkan sentiasa berwaspada dan berdisiplin menjaga keselamatan serta kesihatan diri dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Seri Paduka Baginda berdua turut mengambil kesempatan menzahirkan ucapan selamat menyambut Tahun Baru kepada seluruh rakyat sempena Tahun Baharu 2021. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan rasmi berkata, Baginda berdua turut mengajak seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang untuk bersama mendoakan agar Malaysia sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta dikurniakan kemakmuran dan perpaduan yang berkekalan. Al-Sultan Abdullah yang kini berada di Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu sempena lawatan khas selama 5 hari dijadual berangkat pulang ke tanah air esok. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai agar sentiasa patuh SOP sepanjang menyambut perayaan Hari Natal. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, individu diingatkan untuk mengurangkan risiko jangkitan di antara ahli keluarga dan rakan dengan mengamalkan norma baharu. Elakkan sembang dari jarak dekat dan mengamalkan penggunaan pelitup separuh muka. Malah rakyat digalakkan untuk memanfaatkan panggilan video sebagai gantian amalan ziarah menziarahi. Amalan baharu ini dapat melindungi warga tua dan kumpulan-kumpulan rentan daripada penjangkitan COVID-19. Berkuat kuasa 1 Januari 2021, majikan yang masih ingkar untuk mewajibkan ujian saringan terhadap pekerja asing mereka akan dikenakan tindakan undang-undang. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan masih banyak majikan yang belum mematuhi arahan tersebut demi keselamatan pekerja dan orang awam. KSM memaklumkan, Kementerian Sumber Manusia memaklumkan, masih terdapat ramai majikan yang enggan memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan ini. Sehubungan dengan itu, Sidang Khas Malam bersetuju untuk menguatkuasakan arahan ini bermula 1 Januari 2021 di bawah Akta 342, di mana majikan yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang dan penalti. Sementara itu, teknologi drone berjaya mengesan sebanyak 55 pencerobohan sempadan negara sejak ia digunakan dalam Op Benteng sejak Jun lalu. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ia berjaya meningkatkan keberkesanan pemantauan sempadan dan pencerobohan pendatang asing tanpa izin parti. Penggunaan drone sesuai di kawasan sempadan yang luas seperti kawasan perairan Sabah. Informasi yang dihasilkan oleh drone ni. Seperti kita tahu, kawasan di pantai timur Sabah terutama, saya bagi contoh, merupakan satu kawasan yang luas dan tidak mungkin kita dapat mengawal sepanjang masa. Walaupun sebelum ini ada penerbangan yang dilakukan, penerbangan pengawasan dilakukan oleh TUDM, pengawasan dilakukan oleh TLDM, tapi kerana pantainya luas, jadi tentu sajalah kita tidak mampu untuk mengawal setiap kawasan pantai tersebut. Sebab itulah kita pun merancang di kawalan di kawasan sempadan negara pun, di daratan pun, drone amat penting untuk kita gunakan supaya boleh memberikan dari segi keberkesanannya adalah lebih tinggi daripada biasa.
Dalam perkembangan berasingan, aktiviti karaoke hiburan masih lagi di bawah senarai terlarang, terutama di kawasan yang diisytihar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Hanya karaoke keluarga dibenarkan di zon hijau. Yang dibenarkan hanya karaoke keluarga. Itu dibenarkan. Itu pun di kawasan zon hijau iaitu PKPB. Tapi tidak berbentuk hiburan. Misalnya di kenduri kahwin misalnya, ada karaoke, menyanyi dan sebagainya, kita dah benarkan di kawasan-kawasan yang kita isytiharkan sebagai PKPB dan zon hijau. Tetapi hiburan, kelab malam dan sebagainya masih belum dibenarkan. Jadi apa yang berlaku di Sarawak di luar pengetahuan kita, dan insya-Allah saya akan berbincang dengan pihak Kerajaan Negeri Sarawak untuk memaklumkan mengenai SOP kita bagi program, bagi pusat-pusat hiburan ini. Beliau mengulas mengenai kebenaran untuk premis karaoke berbilik di Kompleks Beli Belah di Sarawak yang beroperasi bermula semalam. Bagaimanapun, kebenaran tersebut tidak termasuk KTV karaoke, kelab malam, pub dan bistro. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam digenggam buat seluruh warganya. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Terus mara dengan mudah bersama produk terkini Apple dengan Nexus Zerolution. Lebih 8,000 penduduk di beberapa kampung di Tumpat Kelantan yang berdepan dilema fenomena banjir temenung saban tahun bakal berakhir apabila projek tempatan banjir dipercepatkan. Projek melibatkan peruntukan RM184 juta itu dijangka siap sepenuhnya pada 2025. Fasa pertama projek tempatan banjir sepanjang 10 km dari Pengkalan Kubur hingga Kampung Teresik Pasir Mas bernilai RM184 juta sudah 70% siap. Di mana dengan adanya tempatan banjir ini, keadaan banjir termenung pada hari ini, kalau macam lihat pada hari ini, insya-Allah akan berkuranganlah. Biasanya kalau banjir besar, di sini rakyat di sini lebih kurang 3,000 keluarga lebih akan terlibat dengan perpindahan. Jadi saya jangka dengan adanya tempatan banjir, mangsa perpindahan akan berkurangan. Dalam pada itu, Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob mengingatkan penduduk di Kelantan agar membuat persiapan awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya gelombang ketiga banjir di negeri itu. Seorang kanak-kanak perempuan berdepan detik cemas apabila tangannya tersepit di pintu lift di laman tasik kondominium Bandar Seri Permaisuri siang tadi. Kanak-kanak 2 tahun ini mengalami patah tangan kiri. Menurut Komando Operasi Kanan Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur, Zulkifli Ramli, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.30 petang. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Razak bersama sebuah jentera FRT dan EMRS dengan kekuatan 8 anggota dikejarkan ke lokasi. Anggota bomba bertindak mengumpil pintu lift menggunakan peralatan khas. Mangsa dihantar ke Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia untuk rawatan lanjut. Perkhidmatan monorail Rapid KL terganggu pagi tadi apabila satu daripada 64 tayar yang digunakan oleh satu tren 4 gerabak telah meletup. Menurut kenyataan pengendali perkhidmatan laluan monorail Rapid KL, tiada penumpang yang cedera kerana semua selamat diturunkan di stesen Maharaja Lela sebelum kebakaran berlaku kira-kira 7.15 pagi. Punca kebakaran dipercayai kerana tekanan angin tayar yang rendah.
Menurut kenyataan itu lagi, pasukan bomba dan penyelamat tiba pada pukul 7.25 pagi dan kebakaran dipadamkan sepenuhnya pada pukul 8.56 pagi. Untuk kemudahan para pelanggan, perkhidmatan tren ulang-alik diaktifkan untuk perkhidmatan antara stesen Titiwangsa dan stesen Hang Tuah. Pada masa yang sama, perkhidmatan van perantara percuma turut disediakan untuk membawa penumpang antara stesen monorail KL Sentral, Tun Sambatan dan Maharajalela. Di Lipis Pahang, seorang warga emas antara 3 yang cedera dalam kebakaran melibatkan 2 rumah. Kejadian di Kampung Berhama Merapuh ini menyaksikan 5 yang lain terselamat. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Syahrul Nizam Nasir berkata, Daud Umat, 74 tahun, melecur 10% di kepala, badan dan kaki. Sementara menantunya Muhammad Fadli Mansur dan anaknya Siti Fatimah Daud melecur di tangan. Mereka berdua cedera ketika cuba menyelamatkan Daud keluar dari rumah terbabit. Kebakaran turut memusnahkan sebuah kenderaan. Di Sibu Sarawak, seorang wanita ditemui rentung dalam kebakaran yang memusnahkan sebuah rumah 2 tingkat berstruktur kayu. Menurut Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, Jangan Muling, mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Kong King Ling berusia 30 tahun. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan akan menjalankan pemeriksaan dan pengauditan lebih ketat kemasukan produk daging import ke negara ini. Selain memastikan daging tersebut selamat dan halal, ini bagi mengelak penyeludupan daging import dari negara tidak sah termasuk diragui status halalnya. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang penyeludupan kartel daging di negara ini. Apabila dimasukkan dalam negara, ia melalui beberapa pemeriksaan dan juga melibatkan bukan sahaja daripada custom, bahkan MAKIS, iaitu agensi pemeriksaan dan kuarantin di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Beliau berkata demikian sempena lawatan kerja agropreneur muda ke Pontian. Awal Disember lalu, Jabatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS membongkar sindiket menyeludup daging sejuk beku ke negara ini yang dibungkus semula menggunakan logo halal palsu. Peluang golongan muda di wilayah Persekutuan memiliki rumah bakal tercapai. Ini berikutan sebanyak 10,000 unit rumah mampu milik dengan harga RM200,000 di bawah skim Rumah Prihatin akan dibina menjelang suku kedua 2021. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, agihan pembinaan rumah meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Peringkat pertama ni kita harap dapat kita memulakan pembinaan sebanyak kira-kira 10,000 unit dan 3,000 di Putrajaya. Kita harap dapat membina kira-kira 1,000 di Labuan, ya, dan yang sebakinya lagi itu sekitar 5 ke 6,000 di Kuala Lumpur sendiri untuk pusingan pertama. Kertas Kabinet telah dibentang dan dipersetujui Jemaah Menteri untuk diteruskan langkah pertama 5 projek di Putrajaya dan 2 projek di Kuala Lumpur. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian baucer Jom Balik Sekolah dan Barangan Sudut Infak Putrajaya. Saya Muhammad Nazri. Dulu line internet warung pojok tak stabil. Ini satu kerugian buat kami sebab ramai orang Malaysia order makanan online semasa PKP. Dengan internet fiber pantas, kami boleh bereskan order dengan lebih senang. Saya boleh hubungi pembekal saya di mana-mana saja dan hantar promosi SMS tanpa kos ekstra. Menerusi plan Maxis, Business, Postpaid dan Fiber. Memang mudah. Maxis yang bantu saya mohon geran ini. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTN.
Kejuaraan Cup Break Malaysia 2020. Pemburuan tahta bagi saingan musim 2020 berakhir hari ini apabila pelumba pasukan High Ref SCK Honda Racing, Muhammad Helmi Azman dan Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto masing-masing dinobatkan sebagai juara kategori CP150 dan CP125. Kedua-dua pelumba ini muncul juara keseluruhan selepas pencabar terdekat mereka gagal memintas mata yang dimiliki pada perlumbaan pusingan terakhir. Berlangsung di Lita Utara Sepang, Helmi pada mulanya diberi cabaran hebat pelumba Idemitsu Yuzi Honda Racing Azrai Hakim Anwar yang dalam misi mempertahankan gelarannya. Bagaimanapun, Helmi tetap berjaya merangkul gelaran juara CP150 meskipun menamatkan perlumbaan di tempat kelima. Juara bagi pusingan terakhir itu menjadi milik pelumba AHM Motorsports Yamaha Racing Muhammad Khairul Ikhwan Aziz dengan catatan 14 minit 41.976 saat. Sementara itu, skrip yang sama turut berlaku dalam kategori CP125 apabila Muhammad Syafiq Rosli meraih gelaran juara keseluruhan walaupun hanya menamatkan perlumbaan di tempat kelima. Perlumbaan terakhir bagi saingan musim 2020 itu dimenangi Muhammad Khairi Ashraf Mahmud dan Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman masing-masing dari pasukan iPhone Yamaha YY Pang Racing Team. Sementara itu, pelumba pasukan High Ref SCK Honda Racing Muhammad Helmi Azman gembira berjaya menghadiahkan kemenangan pertama buat pasukannya sejak musim 2012. Ini juga kali pertama gelaran juara kategori perdana dimenangi oleh pasukan Honda sejak kategori CP150 diperkenalkan dalam musim 2017. So, ini adalah kali kedua dalam sejarah hidup saya untuk overall champion untuk di Malaysian Cup Prix. Dan agak lama juga kita tengok Honda tidak overall champion di Malaysian Cup Prix. So, alhamdulillah saya berjaya untuk memecahkan dominasi Yamaha. Manakala juara baharu kategori CP125 Muhammad Syafiq Rosli dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto pula mengakui kemenangan ini berjaya mengubati kekecewaan muncul naib juara kategori CP115 musim lalu. Sebenarnya strategi saya tak menjadi sebab target saya nak champion. Tapi itulah, hanya dekat rezeki dekat ni. Terima. Berita tengah malam berakhir di sini. Pastikan anda mengimbas aplikasi MySejahtera di lokasi atau premis yang anda ingin berurusan. Saya Azizi Harun. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.